Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Awi, merupakan pelajar sarjana dari Universiti Malaysia Terengganu. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan projek atau kajian yang telah dijalankan, iaitu mengenai pelibatan komuniti nelayan dalam keusahawanan sosial. Kajian KIS di Terengganu. Projek atau kajian yang telah dijalankan ini adalah menumpukan kepada keusahawanan sosial, di mana keusahawanan sosial adalah mempunyai peranan penting dalam pembangunan komuniti, khususnya dalam memotivasikan perubahan masyarakat dengan mewujudkan keseimbangan baru dalam komuniti melalui idea kreatif untuk menangani masalah sosial. Keusahawanan sosial juga adalah usaha sosial dari kalangan usahawan yang mempunyai sikap berani mengambil risiko, berinovasi dan juga kebolehlassanaan dalam mengenal pasti kepincingan sistem persekitaran dari segi sosial dan juga ekonomi. Kajian ini adalah menumpukan kepada komuniti nelayan pesisir. Nelayan pesisir ini adalah merupakan satu komuniti yang terdedah kepada muda miskin dan miskin dari segi pendapatannya. Walau bagaimanapun, sumbangan pendaratan mereka adalah signifikan dalam industri perikanan sehingga kini adalah melebihi 60%. Namun begitu, industri perikanan pada hari ini telah berubah peranannya disebabkan oleh sesetengah nelayan telah mengambil peluang menjadikannya sebagai satu perusahaan. Peningkatan taraf hidup dan kemajuan dalam industri perikanan menuntut nelayan pesisir pantai ini untuk meningkatkan lagi tahap kecekapan mereka dalam mengatur corak kerja mereka. Melalui kajian keusahawanan sosial ini, menggunakan teori tingkah laku terancam atau teori plan of behavior telah diaplikasikan bagi mengenal pasti faktor tingkah laku yang mempengaruhi kepada pelibatan komuniti nelayan dalam keusahawanan sosial. Hasil kajian menunjukkan terdapat dua indikator utama yang mempengaruhi kepada pelibatan komuniti nelayan dalam keusahawanan sosial. Secara keseluruhannya, aplikasi teori tingkah laku terancam ini membantu dalam mengenal pasti potensi komuniti nelayan untuk terlibat secara efektif dalam keusahawanan sosial. Seterusnya adalah merupakan objektif kajian ini. Objektif utama kajian ini adalah menganalisis faktor tingkah laku yang mempengaruhi pelibatan komuniti nelayan dalam keusahawanan sosial. Seterusnya adalah merupakan metodologi kajian, di mana kajian ini menjalankan kajian lapangan. Seterusnya, pendekatan kuantitatif digunakan, iaitu dengan menggunakan borang soal selidik. Kajian ini melibatkan dua daerah di Terengganu, iaitu Marang dan juga Dumul. Pemilihan bagi kedua daerah ini adalah disebabkan oleh populasi nelayan yang paling tinggi berbanding di daerah yang lain. Melalui populasi yang diperolehi, persampalan telah dilakukan dan hanya 146 responden diambil bagi kedua-dua daerah tersebut. Responden yang dipilih juga adalah berdasarkan ciri-ciri yang telah ditentukan. Antara ciri utama yang dipilih responden merupakan pemilik bot bagi zon A1, zon A2 dan juga zon B. Berikut merupakan contoh bot di setiap zon, iaitu terdiri daripada fiber, kayu dan juga zon. Saya teruskan penerangan mengenai sumbangan kajian. Sumbangan kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu dari sudut akademik dan juga polisi. Dari sudut akademik dapat dilihat melalui sumbangan ilmu dari sudut keusahawanan sosial itu sendiri kepada golongan nelayan. Hal ini ia akan memberi pengetahuan yang berguna kepada nelayan mengenai keusahawanan sosial dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian, selain dapat menambahkan lagi pendapatan mereka dan juga peningkatan taraf hidup kalangan nelayan. Selain itu, ia juga akan menambahkan lagi sumber rujukan ilmiah pada masa akan datang. Manakala dari sudut polisi, ianya akan memberi sumbangan kepada pihak terlibat, terutamanya Jabatan Perikanan Malaysia, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan lain-lain agensi yang terlibat. Di samping itu, dari sudut polisi juga akan memberi aplikasi, terutamanya bagi polisi perikanan.
Hal ini disebabkan oleh pembaharuan baru dari sudut keusahawanan sosial dalam kalangan nelayan yang dapat membantu pihak perikanan terutamanya melihat ianya secara lebih terperinci. Melalui hasil kajian secara keseluruhannya dapat dilihat, hasil kajian ini dapat dilihat melalui penggunaan teori tingkah laku terancam atau teori plan of behavior, di mana terdapat 3 indikator utama, iaitu sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan kawalan gelagat terancam. Berikut merupakan perkaitan di antara 3 indikator utama tersebut, iaitu di mana dapat dilihat sikap, norma subjektif dan juga kawalan gelagat terancam memainkan peranan penting kepada seseorang individu untuk menghasilkan tingkah laku sama ada positif ataupun negatif. Melalui soal selidik yang telah dijalankan terhadap 146 responden yang terdiri daripada 2 buah daerah tersebut, iaitu Dungun dan Marang, analisis telah dilaksanakan dan hasil menunjukkan terdapat 2 faktor indikator utama yang signifikan, iaitu sikap terhadap tingkah laku dan juga norma subjektif. Hasil analisis menunjukkan 2 indikator sikap dan norma subjektif membawa kepada sikap terhadap bekerja sendiri dan membawa kepada perubahan sosialisasi dan secara keseluruhannya. Melalui aplikasi teori tingkah laku terancam ini dalam keusahawanan sosial adalah dapat membantu golongan nelayan ini untuk memahami lebih jelas berkaitan dengan keusahawanan sosial itu sendiri. Dan selain itu juga adalah dapat mengurangkan kebergantungan golongan nelayan ini kepada pihak yang terlibat, terutamanya pihak kerajaan maupun pihak swasta. Selain itu juga ia adalah menghasilkan sikap suka bekerja sendiri, selain daripada membantu rakan-rakan yang lain untuk terlibat dalam keusahawanan sosial dengan adanya ikatan sosial di antara golongan nelayan ini sendiri. Ikatan sosial ini dapat dihasilkan melalui misi sosial mereka dengan menyertai latihan atau kemahiran berkaitan dengan keusahawanan. Ianya dapat membantu golongan nelayan ini untuk mengurangkan untuk menghasilkan pekerjaan baru selain menumpukan pekerjaan utama mereka kepada menangkap ikan di laut. Dan ini juga dapat memberi pendapatan tambahan pada musim tengkujuh mereka jika mereka tidak dapat turun ke laut. Berikut merupakan antara gambar temu bual bersama komuniti nelayan di mana dilakukan di 2 daerah di Terengganu, iaitu Dungun dan juga Marang, dalam kalangan komuniti nelayan Zombie Kayu. Oleh itu, ini sahaja penerangan saya mengenai pelibatan komuniti nelayan dalam keusahawanan sosial kajian kes di Terengganu. Saya dahulukan dengan ucapan sekian terima kasih.